Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'ah tidak akan berlaku sebelum makhluk pemangsa bercakap-cakap dengan manusia, dan sehingga hujung cambuk dan tali kasutnya berbicara dengannya, dan pahanya pula memberitahu apa yang berlaku pada keluarganya sewaktu ketiadaannya. Hadis ini merujuk pada kecerdasan buatan. Dan kita sedang membincangkan isu orang ramai yang menyalahgunakan generative AI dengan menjadikannya sebagai guru agama mereka. Kepada mereka yang baru mengikuti, saya menyarankan agar Anda menonton bahagian pertama terlebih dahulu. Kepada mereka yang telah menyaksikannya, mari kita teruskan. Bagi menjawab soalan kedua, adakah artificial intelligence boleh dianggap sebagai makhluk yang alim dalam soal ilmu agama? Kita harus kembali kepada artikel dan video saya yang bertajuk Apabila Ilmu Dibawa Pergi. Selain isu halusinasi yang telah dibincangkan dalam bahagian pertama, mereka yang membaca artikel tersebut dan dikurniakan kefahaman oleh Allah Azza wa Jal, sepatutnya sudah pun dapat melihat jawapan kepada dilema Syekh GPT ini. Sebelum melanjutkan, mari kita memahami apakah itu AI terlebih dahulu. Marvin Minsky, salah seorang bapa pengasasnya, menerangkan, kecerdasan buatan adalah sains yang membolehkan mesin untuk melakukan perkara yang memerlukan kecerdasan jika ia dilakukan oleh manusia. Ini menekankan bahawa AI melakukan tugasan yang biasanya dikaitkan dengan kecerdasan manusia. Jika kita mengambil kira Oxford Dictionary of English yang mendefinisikan orang yang berilmu itu sebagai seseorang yang cerdas dan berpengetahuan luas, kita akan mendapati AI juga boleh dianggap sebagai makhluk yang alim. Apakah benar begitu? Dalam ayat 28 surah Fatir, Tuhan kita berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, antara semua hamba-hambanya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah para ulama. Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan, the criterion atau ukuran, suatu asas pertimbangan yang membezakan yang benar daripada yang salah. Sedang Barat mendefinisikan ilmu hanya melalui kelebihan yang ada pada akal, dan orang ramai pula cenderung untuk memandang ukuran luaran. Al-Quran mendefinisikan orang yang alim itu berdasarkan apa yang dilupakan oleh Barat dan kebanyakan orang. Apa yang ada dalam sesuatu yang paling bernilai? Hati. Dalil tentang keutamaan hati dapat dilihat dalam ayat 70 surah Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang bermaksud, jika Allah mengetahui adanya kebaikan dalam hatimu, Dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampunimu. Selain itu, menerusi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anh dalam Sahih Muslim 2564, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat pada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatanmu. Berdasarkan kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam Raudatul Uqala 9 dan ayat 28 surah Fatir itu tadi, orang yang berilmu bukanlah individu yang semata-mata menyimpan banyak maklumat dalam kotak memori mereka, tetapi mereka yang dengan ilmu terbentuk perasaan-perasaan yang suci dan mulia dalam hati, terutamanya al-khasyah, yakni atau rasa takut dan kagum yang ditujukan kepada Yang Maha Besar. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai ulama. Ini sudah cukup untuk memberikan jawaban bahawa artificial intelligence yang tidak mempunyai hati dan perasaan, yang tiada takwa dan iman, tidak pernah solat atau puasa, tidak pernah berzikir, tidak pernah menangis membacakan Al-Quran saat orang lain tidur lena, mahupun merasa kagum terhadap Tuhannya saat merasai kehebatannya dalam ciptaan-ciptaannya. Bukanlah makhluk yang alim. Begitulah juga dengan manusia. Mereka yang meskipun memiliki ilmu setinggi gunung, digelar walking encyclopedias dan dikagumi berjuta, tetapi ilmu itu tidak memberikan kesan yang positif kepada hati mereka, bukanlah ulama yang sebenar.
Setelah menjawab dua soalan itu, pertanyaan tentang apakah layak untuk AI mengambil alih peranan ulama sudah sepatutnya terjawab. Melalui riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang terakam dalam Musnad Ash-Shihab 115, Susunan Al-Qadhi Al-Qudai rahimahullah dan dinilai sahih oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, العلماء أمناء الله على خلقه. Ulama adalah pemegang amanah Allah ke atas makhluk-makhluknya. Ulama adalah golongan yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menguruskan peninggalan kepada umat. Namun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud 3641, peninggalan itu bukanlah harta benda, tetapi ilmu yang diwarisi daripada para nabi. Dalam ayat 30 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa khalifah di muka bumi ini adalah manusia, bukan AI. Ini kerana sebagaimana firman-Nya dalam ayat 4 surah At-Tin, manusia adalah ciptaannya yang terbaik, terutamanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti mana keterangan ayat 7 surah Al-Bayyinah. Salah satu sebab mengapa AI disebut sebagai makhluk pemangsa dalam Jami' At-Tirmidzi 2181 itu adalah kerana ia memerangkap insan untuk merasa kagum terhadap kemajuan sains dan teknologi manusia. Hati yang benar-benar bertauhid tidak akan mudah merasa kagum terhadap ciptaan-ciptaan manusia. Kekagumannya hanyalah kepada Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta yang mencipta daripada tiada kepada ada. Kehebatan sains dan teknologi yang Allah kurniakan kepada manusia hari ini tidak lain hanyalah ujian. Apapun janji dan angan-angan para saintis dan ahli teknologi yang ramai kagumi itu tidak akan mampu benar-benar mencipta, walaupun sama seperti seekor lalat, sebagaimana cabaran Allah dalam ayat 73 surah Al-Hajj. Kecerdasan buatan tidak akan dapat menandingi kecerdasan makhluk yang terbaik, manusia. Sebagai makhluk yang terbaik, sudah semestinya lah struktur masyarakat yang ditetapkan oleh Allah untuk kita juga adalah yang terbaik. Dalam soal agama, melalui Az-Zuhd wal Raqa'iq 801, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Orang ramai akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka mengambil ilmu daripada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama besar mereka. Tetapi apabila mereka mula mengambil ilmu daripada ilmuwan kecil, itulah saatnya mereka menuju kehancuran. Mengambil ilmu daripada ulama al-kibar adalah sunnah. Jika mengambil ilmu daripada agamawan yang tidak faqih pun boleh membawa kemudaratan kepada masyarakat, berapa besarkah pula risikonya untuk bergantung pada artificial intelligence? Sebahagian daripada kalian mungkin tidak melihatnya, namun ia boleh mengundang bahaya yang sangat besar. Tahukah kalian apakah benih kesesatan Khawarij? Mereka itu dikenali sangat rajin menghafal Al-Quran, mendirikan solat malam, dan berpuasa sunat. Namun, kesilapan mereka bermula apabila mereka memisahkan diri daripada ulama besar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan memilih untuk mula belajar sesama sendiri. Itulah punca kemunculan pelbagai pemikiran yang terkeluar dari acuan Ahlus Sunnah. Sebagaimana Khawarij terjerumus ke dalam kesesatan kerana memutuskan hubungan dengan pewaris para nabi, bahaya yang sama akan berulang kembali apabila orang ramai meninggalkan bimbingan ulama semata-mata untuk memilih panduan algoritma yang tiada kedalaman rohani mahupun kebijaksanaan insani. Sekarang, apakah engkau sanggup mempertaruhkan akidahmu? Kita tidak tahu apakah lagi yang akan dibawa oleh sains dan teknologi. Apakah jauh lebih maju? Atau mungkinkah apa yang disebut oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi 2181 itu sebenarnya tanda berakhirnya progres? Namun ketahuilah, apabila umat semakin meminggirkan ulama, sebagaimana sabda baginda dalam Sahih Al-Bukhari 100, akan lebih ramai ulama yang dibawa pergi, sama ada melalui kematian atau keterasingan.